Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yadini bin Mak Darus, nombor matrik 289130. Kami dari kumpulan Fantastic Six akan membentangkan tugasan kumpulan. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang dan kami telah memilih tajuk pemikiran kelompok atau Group Think Theory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Afedi bin Azizi, 288-998. Teori Group Think atau lebih dikenali sebagai teori pemikiran kelompok diperkenalkan oleh pakar psikologi Irving Lester Janis di dalam buku tulisan berjudul Victims of Group Think yang diterbitkan pada 1972. Komunikasi merupakan satu proses pemindahan mesej oleh satu individu kepada individu lain. Pemikiran kelompok adalah fenomena atau suatu keadaan di mana keputusan majoriti dari satu kumpulan mengatasi keinginan akal pemikiran seseorang individu. Dalam arti kata lain, individu hanya mendiamkan diri walaupun keputusan ahli tidak rasional demi memastikan keharmonian dan keseragaman yang dibuat oleh majoriti. Salam sejahtera, nama saya Li Fui Chin, nombor matrik 289061, akan membentangkan tentang latar belakang dan sejarah teori pemikiran kelompok. Teori pemikiran kelompok telah diperkenalkan oleh Irving Lester Janis yang menggunakan istilah group think untuk menunjukkan satu cara berfikir sekelompok orang yang bersifat padu dalam mencapai kata muafakat. Dalam teori ini juga digambarkan satu keadaan dalam kumpulan yang mempengaruhi pencapaian kepuasan kumpulan yang tinggi tetapi menghasilkan output yang tidak efektif. Pemikiran kelompok juga dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dalam proses pengambilan keputusan. Menurut West dan Turner, pemikiran kelompok merupakan satu kecenderungan dalam memupuk perpaduan dan sikap terlangsung dalam menyelesaikan sesuatu situasi, dan ia berkesan dalam meningkatkan penerimaan atas sebuah solusi dalam kelompok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yadini bin Mak Darus, nombor matrik 289130. Perkara seterusnya adalah berkenaan dengan konsep teori pemikiran kelompok. Konsep teori pemikiran kelompok dapat dibagikan kepada beberapa pecahan seperti iaitu yang pertama, berfikiran sempit, kedua, keterbatasan, ketiga, persamaan, keempat, kesepaduan, kelima, persetujuan, keenam, pengambilan keputusan, ketujuh, kebersamaan dan kelapan, kepentingan kebersamaan. Perkara yang seterusnya iaitu perkara yang menyebabkan terjadinya pemikiran kelompok. Terdapat tiga alasan yang utama wujud tekanan dalam kumpulan yang mendorong kepada keputusan yang tidak tepat atau salah. Iaitu yang pertama adalah dalam situasi kumpulan kita selalu ingin merasa dihargai dan diterima oleh setiap ahli sama ada secara sedar atau tidak sedar. Yang kedua adalah perselisihan pendapat. Walaupun perselisihan dalam kumpulan adalah sesuatu persaingan yang sihat, akhirnya ia tetap akan menghasilkan keputusan. Ketiga adalah secara tidak sedar kita telah selaraskan pendapat dan pilihan agar sepadan dengan apa yang kita anggap sebagai pendapat majoriti. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hafiz bin Mahyudin, nombor matrik 289134. Pada hari ini akan membentangkan mengenai andaian dan cadangan mengenai teori pemikiran kelompok. Antara kesan buruk pemikiran kelompok adalah keputusan yang diputuskan akan hanya berada di takut lama tanpa anjakan paradigma sekiranya idea-idea baru gagal untuk diterapkan kerana tidak mendapat sokongan majoriti. Selain itu, pemikiran kelompok juga akan menghalang kebebasan bersuara seandainya gagal diterapkan dengan berkesan. Seterusnya, pemikiran kelompok akan menimbulkan konflik dan perpecahan antara individu semasa membuat keputusan jika gagal untuk dikendalikan dengan baik. Terakhir, pemikiran kelompok yang gagal dipupuk secara betul dan berkesan akan membantukan kemajuan sesebuah organisasi. Hal ini kerana pemikiran yang berlandaskan suara majoriti ini akan menimbulkan banyak kesan buruk sekiranya tidak dapat dikawal secara konsisten. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ilya Zudiana binti Abdul Rahman, nombor matrik 289032. Penggunaan teori di pejabat. 1. Meminimumkan konflik dan mencapai keputusan kesepakatan tanpa penilaian kritikal. 2. Membawa idea sendiri kepada orang lain untuk menerima dan memahami idea yang diberikan. Ketiga, kesetiaan kepada kumpulan untuk mengelakkan daripada menimbulkan isu kontroversi atau penyelesaian alternatif. 4. Menghormati setiap ahli dalam kelompok walau ada cadangan dan idea yang berbeza. 5. Membina semangat kekitaan.
esprit de corps dalam memupuk kerjasama antara kumpulan. Kawal masalah dalam jabatan. 1. Pengaruh orang lain terhadap prestasi, iaitu persaingan yang merujuk kepada peningkatan usaha serta motivasi untuk melakukan tugasan disebabkan oleh persaingan. 2. Kemudahan sosial dengan melihat atau mendengar pergerakan yang sama dari orang lain. Dan kawal masalah dalam jabatan lain mempengaruhi tingkah laku bertujuan untuk mencapai matlamat kelompok yang dipersetujui bersama. 2. Secara logik berbeza antara satu sama lain. Dan yang terakhir, persamaan dalam interaksi yang paling minimum antara kelompok. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Nanzakia binti Megat Ibrahim. Saya Arjaria Nurasiha binti Asad, nombor matrik 289294 akan membentangkan berkenaan penilaian teori pemilihan kelompok. Dalam teori ini terdapat dua tanda, iaitu ilusi kebal yang mana keyakinan kelompok mereka cukup istimewa dalam mengenai apa juga masalah dan juga rintangan, dan mereka percaya bahawa kumpulan ini tidak boleh dikalahkan. Manakala yang kedua adalah kepercayaan terhadap moral yang tertanam dalam kumpulan yang mana mereka dikatakan telah menerima pakai idea bahawa kita adalah kumpulan yang terbaik dan bijak. Oleh kerana kumpulan ini melihat diri mereka baik, mereka percaya bahawa keputusan mereka yang mereka buat akan menjadi baik juga. Seterusnya ialah mengenai kritikan terhadap teori ini, yang mana Turner and Pratnakis telah mengenal pasti tiga pandangan terhadap kajian pemilihan kelompok, iaitu penolakan, perumusan semula dan juga pemulihan. Penolakan merupakan satu pandangan mengenai teori pemikiran kelompok mengandaikan bahawa teori ini telah melebihi tahap penggunaannya dan membawa kepada penerimaan yang begitu luas. Seterusnya perumusan semula, yang mana menunjukkan bahawa sifat dari bukti empirikal menghasilkan analisis yang lebih halus dari teori pemikiran kelompok dan juga konsep teori. Dan yang terakhir iaitu pemulihan, yang mana perspektif pemikiran kumpulan boleh menjadi konsep kepada penerangan untuk teori ataupun alasan yang praktikal. Sekian, terima kasih. Kesimpulan, komunikasi kelompok yang berkesan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa komunikasi yang berkesan akan wujud ketidakseragaman dalam membuat keputusan dan boleh menjadi batu penghalang kepada kemajuan sesebuah organisasi. Setiap individu harus berterus terang dan berani mensuarakan pandangan. Kerjasama secara kumpulan dapat menghimpunkan idea yang kreatif dan pelbagai masalah dapat diselesaikan.